Assalamualaikum anak-anak ustazah, apa khabar semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa ila yaumiddin. Alhamdulillah para penonton, khususnya kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersua lagi dalam rancangan Permata Iman untuk siarannya pada kali ini. Dan untuk siaran pada kali ini kita masih lagi membincangkan mengenai dengan kenali hadis palsu. Yang ada penonton semua bersama saya di dalam rancangan Permata Iman untuk siarannya kali ini ialah mahasiswi-mahasiswi daripada College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, kita ni bersua lagi untuk rancangan Permata Iman untuk siri kalian ni. Kita masih lagi dalam pengajian kita seperti sebelumnya, iaitu dalam kenali hadis palsu ataupun kenali hadis maudhu'. Okay, alhamdulillah. Sebelum kita ni memulakan pengajian kita ni hari ini, barangkali Ustazah persilakan dulu kalau ada soalan dulu ada. Ada, okey. Kalau indah ada, Ustazah bertanya. Ustazah pelang bertanya ni ya. Masih ke indah, faham ke indah apa yang kita ni sudah belajar Okey. Kita ni ada menyentuh sebelum ini mengenai dengan punca hadis maudhu' ataupun hadis palsuan ni kan ya, ataupun sabab lah macam tu siapa yang masih ingat mengenai apa yang kita ni pernah bincangkan mengenai dengan punca dan sebab hadis maudhu'? Sekinah, silakan Sekinah. Alhamdulillah, kalau apa yang saya ingat Ustazah, antara salah satunya adalah niat buruk atau dendam terhadap Islam dan umat Islam seperti yang dilakukan kaum zindik. Dan yang keduanya adalah mempunyai kepentingan peribadi seperti parti politik Ustazah. Okey, terima kasih Sekinah. Artinya yang pertama tadi itu untuk yang bukan Islam ataupun berniat jahat kepada Islam. Yang kedua ialah orang ada kepentingan politik dan sebagainya, mereka menciptakan hadis-hadis palsu untuk menyokong parti politik diorang ataupun untuk menyerang parti politik yang lawannya lah, maksudnya di sana tu. Baik, kita ni sambung atau baru sikit banyak punca-puncanya ni. Antaranya lagi yang sempat hari itu kita ni ada sebut sikit kepentingan peribadi kepentingan peribadi ataupun ada sudah pernah bagi contoh ialah kepentingan peribadi orang berdagang, orang berniaga. Ada juga kepentingan peribadian ni ia akan mendekatkan diri kepada ketua negara macam tu, ia akan mendekatkan diri kepada pemimpin. Jadi ia pun mencipta satu hadis yang boleh memuji pemimpin atukah ataupun apa yang dibuatnya atukah, tapi direka-reka, tidak benar. Ini ada kepentingan peribadilah, ada tujuan peribadilah, ataupun ada juga orang yang saja untuk menyedapkan ceritanya Yang kata ni sebenarnya man bunyinya diciptanya hadis-hadis yang palsu. Macam seolah-olah bila kita ni lihat macam mana ni mana nilai hadis satu, kena kita ni belajar hadis satu adalah satu rujukan utama orang Islam. Yang kedua selepas Al-Quran. Jadi untuk kita ni beribadah apa semua ni merujuk kepada hadis ni juga. Sebab Al-Quran cuma ia punya ayat atau kadang-kadang ringkas indah ada menunjukkan secara detail. Contohnya mana dia menunjukkan macam mana cara tani sembahyang, kan yang menunjukkan ialah dalam sunnah baginda Nabi ataupun hadis baginda Nabi. Yang Nabi lihat tak dia kuat ni sembahyang, macam mana caranya. Macam tu Jadi rujukan kita ni untuk mendapatkan redha Allah, untuk mendapatkan syurga Allah. Jadinya ini macam kena downgrade, kena perlekehkan sampai kena cipta-cipta macam ni. Ni Nabi cakap macam mana, Nabi cakap macam mana. Jadi mendustakan kepada Nabi SAW. Ataupun ada orang tujuannya atau sebabnya ialah ia kunun untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Pernah terjadi pada zaman tabi'in, tujuannya baik. Ada ni istilah orang, niatnya dia menghalalkan caranya. Artinya niatnya baik. Kalau Robin Hood niatnya mencuri untuk bersedekah.
baik tu niat bersedekah, tapi caranya salah. Indah terjual lurus macam tu bah. Jadinya ni sama juanya. Niatnya baik. Satu ketika zaman tabi'in, ketika umat Islam sudah mula berkembang luas, kan kita ni tahu yang berkembang kan tu ada Makkah, Madinah, kemudian terbuka lagi makin luas. Jadi umat Islam pada ketika tu sibuk sudah dengan bukan meninggalkan Quran ni. Mula-mula memang kita ni faham zaman sahabat apa semua orang menghafal Quran kan tu. Zaman Nabi turun ayat semua orang menghafal. Nabi sampaikan sahabat menghafal. Orang sibuk dengan Quran, tapi sesudah zaman itu berganjak macam tu, untuk memahami Al-Quran itu diorang kena faham lagi fiqh, kena faham lagi apa semua. Jadi seorang alim ni yang bernama Abu Ismah Nuh bin Maryam namanya tu, ia pun melihat diorang awam aninya, orang-orang ramai ni mula sudah jauh dari Al-Quran. Niatnya tu baik supaya balik semula kepada Al-Quran, supaya balik semula mengaji, menghafaz dan sebagainya. Ia pun mencipta beberapa hadis tentang fadilat beberapa ayat ataupun fadilat tentang Al-Quran ni. Ia mengaku ia membuat itu untuk mendekatkan orang awam. Itu hanya kata niatnya tu lurus, tetapi caranya tu salah. Ia caranya berdusta kepada Nabi. Ia tetap dianggap salah, dan para muhaddisin sehingga hari ini mencatat namanya sebagai orang yang pemalsu hadis dan semua riwayatnya tertolak. Ya, dalam hal hadis ni bukan main macam kata ni sekali berdusta bagi orang percaya bah. Sebab yang dibawanya tu hadis. Allah kata ni boleh lagi berkelakar ke hafal pasal tu salah tadi cerita kau tu. Bila ketani berdusta sesama ketani pun adalah satu kesalahan kan munafik itu salah satu tandanya cakap bohong kan berdusta, ayat-ayat munafiknya, ayat itu artinya tanda munafik. Tapi itu arah orang, arah kawan, arah adik-beradik, arah saudara, sama umat Islam, sama manusia, kita ni berdusta anda boleh. Adakah kita ni fikir berdusta kepada Nabi itu boleh? Lagilah indah boleh kan tu jadinya tujuan diorang ni tadinya indah ni perkara baiknya. Bila perkara baik seolah-olah dibolehkan. Dia dapat jua para ulama yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu di antara ulama ataupun sarjana menganggap adalah satu kelebihan yang seolah-olah pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap zaman itu ada ulama yang menjaga hadis ini, yang hafazannya kuat, yang mampu menulis mengenai kriteria-kriteria hadis-hadis yang tulinan ni supaya indah bercampur bah. Ni yang tulen. Kemudian dia mencek macam tadi kena hadis mengenai dengan ayat-ayat ni. Diorang cek tu hadis satu, bila dicek indah pernah wujud, dan maka siapa yang menjadi punca? Nuh bin Maryam ni tu dia, Abu Asmah Nuh, famousnya, masyhur, banyak hadis yang dipalsukannya berkaitan dengan kelebihan ayat-ayat Al-Quran kebanyakannya dengan niat mengembalikan umat Islam pada masa itu kepada Al-Quran. Okey. Itu yang ia mengakun tu dan niatnya lebih baik. Ia sama ni, niat buruk, niat baik, tapi kalau memakai hadis palsu dah cuba boleh. So hadis palsuan ni ia tertolak 100% banyak tadi. Kalau hadis daif, kadang-kadang kalau daifnya tu sedikit, kemudian bila dilihat riwayat tu, diimpun riwayat itu semua, ia boleh diangkat hadis satu sedikit, boleh digunakan. Tapi ini langsungnya dalam bercerita, dalam sejarah semua dah dapat dipakai. Dan alhamdulillah para ulama telah mengumpul beberapa hadis ataupun banyak juga sudah yang dikumpul dalam kitab-kitab yang muktabar. Sampai kepada hari ini ada disimpannya, tetapi kita masih berdepan dengan macam-macam hadis yang datang yang baru lagi kena buat. Macam tu. Bah, Ustazah bagi buka dulu peluang soalan. Bah, silakan Mal. Nawal. Nawal. Bah, sila Nawal. Ustazah, macam manakah mengenali hadis satu palsu? Baik, terima kasih. Okay, bila kita ni melihat satu hadis, kita ni dah tahu ya sahih ataupun indah kan tu. Melihat tadi ada ciri-cirinya. Okay, kita ni kongsikan di sini. Yang pertama ialah kita ni lihat sanad, tak faham sanad, ada pernah lihat sanad hadis dan ada satu matan hadis. Macam kan? Ini istilah-istilah dalam ilmu hadis. Okey. Sanad ni artinya periwayat atau kena periwayat. Ada periwayatnya tu ya, bukan gaya terus pada Nabi dia sebelum itu kan tu. Kan ke zaman Nabi itu dulu lama. Kemudian siapa yang meriwayatkan daripada Nabi? Sahabat. Siapa yang meriwayatkan daripada sahabat? Tabi'in, macam tu dan seterusnya.
Macam kita ni bercerita je bah, seorang A, B, C. Dari mana kita tahu dari B. B tahu dari mana A, macam tu bah. Ada dia punya rantaian pencerita kalau daripada segi bahasanya boleh dipanggil macam tu. Tapi dalam istilah hadis kita panggil dia sanad. Kita panggil dia sanad. Sanad yang ada perawi yang memasukkan hadis. Habis tertolak. Jadi bila kita ni menyaring punya orang, masuk dalam filter, bila kita ni saring, cek, oh ada Nuh bin Abi Maryam yang tadi tu, Abu Isma, tolak terus. Itu sanad. Tapi kalau kami dah tahu sanad, Ustazah, kami mana tahu, jarang ada bertulis kan. Selalunya yang ada ni isinya saja kan, kontennya ataupun matannya. Matan itu bertentangan dengan logik akal. Bertentangan dengan logik akal. Kita ni boleh fikirkan bah macamnya beberapa hadis yang sekiranya mencemuh para sahabat. Ada tu kalau orang tu ia Syiah, ia buat hadis, ia mencemuh sahabat tu kan tu. Kita ni pun fikir dah ada logik. Ataupun kita ni ada hadis dulu yang famous waktu Ramadan, malam pertama dapat ani. Kita logikkah salat sunat ganjarannya seperti naik haji berapa kali, seperti pahala Nabi Ibrahim, masya-Allah tu pahala Nabi tu kan. Jadi kita fikir logik itu juga. Kalau anda logik, biasanya indah pulang 100% ia maudhu, tapi biasanya kita kena cek ia adalah indah sahih. Matan yang mempunyai kepincangan, isinya tu ada pincang. Pincang maksudnya di sini indah sesuai Nabi bercakap. Ada sesuai Nabi bercakap pada malam ini ani. Macam kita fikir, dah kan Nabi cakap macam mana, ataupun banyak lagi hadis yang lain. Contohnya kalau siapa sembahyang, seorang wanitanya yang sembahyangnya berapa kali, yang sembahyang taat pada suami adalah umpama sembahyang 70 kali dapat masuk syurga dengan 70 ada anunya, 70 bidadari apa semua tu. Macam banyak benar. Kita fikir macam macam tu, bincang bahasa tu. Jadi yang akhirnya yang saya dah sampaikan di sini yang sampai bertentangan dengan realiti dan keadaan. Macam hadis yang pernah saya kongsi macam tarung tu. Macam kita ni pun boleh lihatlah realitinya macam mana. Kalau terlampau banyak makan sekarang ada juga kali efeknya macam tu. Okey. Barangkali itu saja yang saya dapat kongsi tentang ciri. Sikit saja boleh masukkan di sini barangkali untuk merujuk. Antaranya kitab-kitab ulama yang muktabar adalah seperti kitab Aninah Al-Mawdu'at Imam Al-Jauzi. Contohnya ada mengumpul. Ada lagi beberapa kitab-kitab lain seperti Al-Ali Al-Masnu'ah karangan Imam Suyuti dan sebagainya. Banyak lagi hadis buku-buku yang menghimpun ada hadis palsu yang telah ditulis zaman berzaman. Okey, jadi boleh bincang ataupun kita boleh merujuk kepada buku-buku berkenaan. Boleh faham anak-anak Ustazah Hanif? Boleh. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sampai ke akhir rancangan Permata Iman untuk siaran kali ini dan semoga kita bersua lagi di rancangan yang akan datang sehingga kita bersua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.